Alhamdulillah kita ucap selamat Hari Raya Maulid Zahir Batin kepada semua. Syukur Alhamdulillah kita dapat melancarkan ni majlis sambutan Merdeka Raya dan Bulan Merdeka. Kita sebagai rakyat Malaysia harus sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih ya, kerana kita hidup dalam keadaan yang aman dan negara yang makmur ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, khusus negara-negara Islam yang sedang berpecah belah, kita satu-satunya yang sedang meningkat maju dan bersatu. Maka dari itu kita wajib untuk kita semua memelihara dan mempertahankan kemerdekaan yang kita ada hari ini, dan kita kena tolaklah apa-apa perkara-perkara yang boleh memecah belahkan kita, kerana kita jangan sekali-sekali kita memperjudikan masa depan kita. Sebab macam mana di dalam sesuatu perjudian, kalau kita kalah ya, habislah masa depan kita, rumah tangga ya, harta benda habis. Gitu juga dengan negara kita. Kalau kita tak pelihara, kalau kita tak pertahankan kemakmuran, kemerdekaan yang ada dan keamanan yang kita ada sekarang ini, kita akan kehilangannya buat selama-lamanya. Itu. Ya. Ya. Golongan muda sekarang kalau kita lihat banyak dah bersama kita ya, kerana mereka tahu bahawa bagus mereka dapat lihat daripada masalah-masalah yang dilanda di luar negara sekarang. Maka mereka dapat mengambil iktibar darinya dan mereka tidak mahu kehilangan masa depan. Jadi kalau kita sentiasa macam di Mesir ya, itu semua golongan muda tu kan, kebanyakannya majoriti daripada golongan muda. Mereka tak puas hati, mereka pergi ke jalan raya ya. Jadi negara tak aman ya, ekonomi pun mati, dan untuk nak memulihkan keadaannya mungkin 10-20 tahun lagi baru keadaan boleh pulih dan mereka boleh mendapat rasa nikmat. Jadi kenikmatan yang ada hari ini boleh berpanjangan dan dengan kesinambungan dan dalam kepimpinan yang baru, sebab golongan muda kita lah yang bakal memimpin negara kita ni. Jadi di tangan mereka juga, dengan izin Allah SWT, kita akan berjaya insya-Allah. Jadi itu Melayu dan umat Islam, kita kena prihatin dalam hal ini. Sebab jangan sampai minoriti dapat mempermain-mainkan kita, menjadikan kita berpecah kan, supaya mereka dapat menjadi majoriti. Dan bila mereka menjadi majoriti, maaf cakap, kemungkinan besar kita akan kehilangan kedaulatan raja-raja kita dan juga kedaulatan bangsa Melayu dan juga kedaulatan Islam yang lebih penting. Kita lihat bagaimana hari ini kita lihat dah masuk keluar court, masuk keluar mahkamah tentang penggunaan Allah, nama Allah ni. Seharusnya dalam negara yang berdaulat seperti ini, yang di mana Islam adalah agama resmi kita kan, perkara ini seharusnya tidak berlaku langsung ya. Jadi sebab tempat Allah, nama Allah tu kita harus sanjung, sebab itu adalah nama Tuhan agama Islam, dan kita tak boleh kita membiarkan ia dipergunakan ya. Dan juga kita dah lihat umpamanya surau di dalam di bumi Johor ni pun dah dicemar dengan aktiviti-aktiviti agama lain di dalam surau kita. Maka saya serulah kepada semua pihak di segala lapisan, baik pihak pusat ke pihak negeri ke, serahkan perkara ini di dalam tangan Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan juga Kerajaan Negeri Johor. Sebab kita lebih tahu bagaimana nak menjaga kedaulatan agama Islam di bumi Johor ni ya.
Ya, dah tentu kita membuka ni kepada lebih demokratik. Ya. Kita sekarang UMNO lebih demokrasi sebab kalau dulunya kepimpinan tu hanya dipilih di kalangan 2,000 orang, hari ini sudah lebih kurang 150,000. Ya. Dan juga kita parti demokratik, dan kita sarankan kepada yang lain juga supaya biarlah perkara ini dicontohi, ya, dan juga biar semuanya terbuka lah. Saya rasa endorse ni tak perlu ada lah, sebab kalau kita seorang terlebih lagi dalam UMNO, ya, kita dah sudah lebih daripada 56 tahun merdeka, dan sebelum tu, okay, UMNO ditubuhkan lebih lama lagi sebelum kemerdekaan, dan saya rasa kita dah matang untuk memilih siapa yang sepatutnya memimpin kita dari peringkat pusat, muammah sampai negeri pun. Jadi mengendorse ni biarlah kita serahkan kepada rakyat dan khususnya kepada ahli-ahli UMNO untuk memilih siapa yang mereka memimpin. Dan juga saya tak berapa gemar dengan cara kenegerian memilih pemimpin, memilih mengikut pada negeri lah. Saya rasa sudah sampai masanya UMNO memilih pemimpin mengikut kepada kepimpinan dan perjuangannya untuk agama Islam dan bangsa Melayu. UMNO parti yang memperjuangkan dua perkara ini tanpa mengabaikan hak-hak keistimewaan bangsa lain di dalam yang termaktub di dalam perlembagaan kita. Dah tentu kita kena pilih berdasarkan merit, kan? Kalaupun kita dalam satu negeri, kalau ada yang pemimpin yang kita dah terbukti tidak boleh memimpin, sudah diberi tugas dan bertanggungjawab, dan tengah gagal di mata, bukan saja di mata UMNO sendiri, tetapi di mata rakyat Malaysia, malulah kalau UMNO masih memilih dia. Jadi ini pada saya lebih-lebih lagi UMNO Negeri Johor, pasal kita UMNO ni dilahirkan di tangga istana besar Negeri Johor. Jadi kita kena tunjuk kitanya kematangan, sebab supaya negeri-negeri lain pun dapat. Dan juga saya sarankan jugalah kepada pemimpin-pemimpin UMNO di negeri yang kalah ni, kan, tepuk dada tanya selera lah, kan. Kalau kita biarlah, katanya Perdana Menteri iaitu Presiden UMNO nak mentransformasikan parti, mentransformasikan kerajaan, ya, dan kepimpinan. Inilah masanya untuk diberi peluang kepada orang muda, ya, orang yang baru, dan juga orang yang menang. Jadi itu bukanlah saya kata dia orang tak boleh ni, tapi kita ukur badan. Ya, tak ada. Saya masih semayang istiqarah lagi. Jadi saya serahkan kepada orang. Ya. Dan saya rasa di peringkat bahagian dan negeri pun alhamdulillah, ya, sebab saya nak bertugas berkhidmat untuk rakyat. Jadi di mana pun boleh diletak. Tapi insya-Allah yang itu saya sarankan supaya biarlah ni terbuka. Ya, bukan saya nak saya tak ada nak di mana-mana, cuma saya nak sarankan kepada ahli-ahli lain, ya, kepada pucuk pimpinan, kita tak perlu cakap yang kita nak bertanding, kita tak usah bertanding, ya, kita jangan pertandingkan 1-2 ataupun ini bebas, sebab kita serahkan ni kepada kematangan orang-orang UMNO. Sudah tentu takkanlah saya pula nak dipilih sebagai presiden, kan, mana orang waras lah, kan. UMNO, ahli UMNO semua waras, dan 150,000 ahli UMNO ni ialah di peringkat yang atasan di setiap bahagian. Mereka sudah tentu mereka boleh fikir dan menimbang dan menghalusi ciri-ciri kepimpinan yang mereka mahu, dan sudah tiba masanya kita biar terbuka. Kalau kita nak nampakkan kita ni terbuka, maka kata-kata kita pun mesti seolah-olah yang menampakkan yang kita ni bersifat terbuka dan satu parti yang bebas, ya, untuk memilih pemimpinnya. Ya.
Maksudnya kalau paling kalah ya. masuk dalam masuk ke pertandingan nanti. Jadi definitely dengan kebukaan tu macam mana? Kita tengoklah pasal parti ni apa perjuangannya parti kan. Kalau parti ni untuk memperjuangkan keadaan kalau UMNO memperjuangkan kalau selalu kita wawakan agama Islam bangsa Melayu. Kalau orang tu memperjuangkan kedua-dua ni kan, dan juga segala yang termaktub di dalam perlembagaan UMNO dan juga perlembagaan pusat ya, dan tetapi dia punya jiwa untuk memperjuangkan hak keistimewaan orang Melayu dan juga agama Islam kuat, kita boleh pertimbangkan. Tapi janganlah pula dia ada hasrat gunakan kedudukan itu sebagai landasan untuk dia melonjak untuk jawatan yang lebih tinggi ya. Lagi baik saya pun sarankan supaya menteri-menteri pun tak perlulah, biar yang pegang itu. Bila you duduk sebagai, kalau anda seseorang tu duduk sebagai ahli majlis kita tertinggi, dia muskil. Suara dia ni kan suara ahli majlis tertinggi ke suara sebagai pemimpin Barisan Nasional. Jadi kemuskilan datang, ketakutan pun datang. Jadi nak memperjuangkan orang Melayu dan agama Islam ni macam mana kan? Sebab tu keadaan kita dah jadi sampai macam ni kan. Biarlah, saya rasa dengan suara macam ni nak membantu Yang Amat Berhormat Presiden dan Timbalan dan juga ahli majlis kita tinggi pun dah cukup memadai insya-Allah. Dan saya tetap menyokong kepimpinan kita dan juga memperjuangkan hak-hak keistimewaan kita dan juga lebih-lebih lagi untuk agama Islam. Biar saya menjadi hamba rakyat di Kompas pun dah bersyukur saya. Terima kasih.